jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi gereja kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ngasih maha pemurah, andainya malam yang begini memberi pengertian untukku mencari hidayahmu, maka ku tanahkan tertulus pengampunan dan pengharapan untuk aku menebus dosa semalam. Cukup setakat ini aku merasa terasing, terhukum dan sengsara, balasan dari kehancuran yang aku ciptakan. Dan kini aku mengerti antara dosa pahala yang mana lebih utama dalam mengisi hidupan dan hari kematian. Oh Tuhanku yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah, andainya malam yang begini memberi pengertian untukku mencari hidayahmu, maka ku tanahkan tertulus pengampunan dan pengharapan untuk aku menebus dosa semalam. Cukup setakat ini aku merasa terasing, terhukum dan sengsara, balasan dari kehancuran yang aku ciptakan. Dan kini aku mengerti antara dosa pahala yang mana lebih utama. Kepimpinan Surau Sarah Abdul Rahman bin Auf. Ya, minta maaf lah. Kuliahnya dah lama, nama surau pun tak ingat lagi. Dan yang paling saya hormati kepada dua sahabat saya ni. Yang pertama saya panggil Abang Zack lah ya. Yang kedua ni Abang Man Wicitra, ni Abang Zack Cool. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok muka dia cool dia. Dia cool. Ya. Yang ni Abang Man Wicitra. Wicitra pun dia, kerabat pun dia. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya juga adalah merangkap kepada anak murid, kepada abang kepada saudara Man Wicitra kita ya. Baik, saya rasa tanpa berlengah masa, saya minta izin kepada kedua-dua abang veteran saya ni, abang senior saya untuk saya mulakan program. Jadi tajuk kita Rasulullah Bintang Jiwa ya. Kebetulan tajuk kita malam ni dikaitkan Rasulullah tu dengan bintang. Baik ada satu kitab. Kitab ini membicarakan tentang ilmu-ilmu bintang. Sebenarnya dia berkisah juga dengan hal-hal bulan, hal-hal matahari dan juga termasuk bintang.
Kitab ini berjudul Syamsul Ma'arif. Ya. Yang mana dalam kitab ini, dia menceritakan tentang jumlah bilangan bintang yang berada di langit. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang hadir pada malam ini, jumlah bintang yang berada di langit sebenarnya terlalu banyak. Sehingga banyaknya jumlah bintang di langit, tidak ada seorang ulama pun, tidak ada seorang pakar pun yang menetapkan jumlah tertentu bintang di langit. Tetapi yang ada daripada ribuan bintang yang berada di langit, dalam kitab ini menyebut ada satu bintang, ya, ada satu-satunya bintang di langit, yang mana kedudukan bintang ini sebenarnya dialah yang paling tinggi daripada semua bintang. Ya, daripada ribuan bintang, ada satu bintang yang paling tinggi kedudukannya daripada semua jenis bintang. Bintang itu diberi nama bintang Suraya. Ya? Ataupun Melayu kata bintang Suraya. Orang artis mesti pernah dengar orkes Suraya. Lagu Ibu Misali itu kan. Itu lagu daripada orkes Suraya, tak silap saya. Baik, tuan-tuan ni, bintang Suraya ini sebenarnya dialah satu-satunya bintang yang dimuliakan Allah. Ya, Rahman, Manzak, ya. Daripada ribuan bintang, dia yang paling atas, paling tinggi, dan dialah bintang yang paling dimuliakan oleh Allah. Jadi, kenapa ya bintang ini bintang yang paling dimuliakan oleh Allah? Rupa-rupanya satu je sebab dia. Dalam kitab ini sebut, satu-satunya sebab mengapa bintang Suraya ini dimuliakan oleh Allah, kerana dialah satu-satunya bintang yang menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada waktu malam sebelum subuh, dikala lahirnya seorang manusia yang dimuliakan Allah, ketika lahirnya manusia ini, satu-satunya bintang yang berkelip-kelip menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni, ialah bintang Suraya. Tuan-tuan, kalau bintang ini dimuliakan Allah kerana dia gembira menyambut hari kelahiran Nabi, bayangkan bagaimana kita manusia apabila menyambut hari kelahiran Nabi. Kalau bintang dimuliakan Allah, ini kan pula manusia. Kan itulah ada satu syair Arab jahiliah. Sebab orang Arab jahiliah sebelum kedatangan Nabi dulu, ada yang sembah bintang. Lalu mereka karanglah satu bait syair. Bait syair itu berbunyi, kun rajulan rijlahu fis sarah, hammatun himmatuhu fis suraya. Kata pujangga Arab ini, dia kata, jadilah kamu wahai seorang manusia, walaupun kaki kamu terbenam di dalam lumpur. Kaki kita terbenam di dalam lumpur, namun cita-cita kita tinggi seperti mana tingginya bintang Suraya. Saya pada mula baca syair ini, saya tak tahu apa kait syair ini dengan bintang Suraya. Rupa-rupanya disebut dalam kitab Syamsul Ma'arif,
inilah satu-satunya bintang yang dimuliakan oleh Allah kerana dia menyambut hari kelahiran Nabi. Jadinya, kebetulan di sebelah saya, kiri dan kanan ni ada 2 bintang. Ya. Jadi, saya nak terus tanya kepada saudara Zaid kita lah. Ya. Dulu beliau seorang bintang. Wallahualam, mungkin masa tu saya kecil lagi lah kot. Agak-agak sekarang berapa umur Zaid? Baru 56 je. Okay. Mungkin masa tu saya ni beringuh lagi lah kot. Kan? Jadi kita nak minta Abang Zaid kita ni berkongsi sedikit pengalaman beliau dengan kita. Bagaimana bintang yang dulunya dalam dunia yang lain, sekarang ni kita minta dia kongsi dengan kita bagaimana beliau menyesuaikan diri bintang juga tapi dalam dunia yang baru. Baik, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasalli wa nasallim ala Rasulillahil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nak kirakan yang dulu dan sekarang banyak beza lah. Kita cerita pasal bintang Rasulullah, bintang hati. Masya Allah. Okey, dulu masa saya belum hijrah, saya membuat satu nekat ingin mengenali Rasulullah, ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri dengan Rasulullah. Saya nak tengok sendiri dengan mata saya sendiri Kaabah. Sebab kita dulu masa kita membesar, kita tak tahu benda tu semua wujud sebab benda tu jauh dari kita. Kita hanya mendengar daripada sejarah buku-buku sekolah, dari buku kitab-kitab yang kita baca yang ringan-ringan. Tapi saya mempunyai azam. Masa tu saya telah masa tu kita dah sampai waktulah untuk mengenali agama kita lebih dekat. Jadi idola tu saya, kalau dulu saya puja-puja, kalau berlakon ini saya punya bintang, penyanyi ini bintang saya. Tapi bila saya dah dapat ilham, saya ingin mencari satu bintang yang betul-betul orang kata semua manusia memuja dia, mencintai dia. Kalau cerita tentang dia saja akan mengalir air mata dan wujud satu perasaan rindu sangat dalam, ingin pergi ke sana dan melihat sendiri dan duduk di sebelah makam dia di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi saya tanam azam. Saya cakap, selama ni aku ni dilahirkan dalam Islam. Aku nak lihat dengan mata kepala aku sendiri. Benarkah itu Rasulullah SAW itu wujud? Benarkah Kaabah itu wujud? Itu azam saya. Tapi tiket untuk kita membolehkan pergi sana itu kita kena mendapat restu daripada kedua ibu bapa lah. Itu memang kenyataan. Saya jumpa mak saya, bapa saya dah tak ada. Saya jumpa mak saya, saya minta izin dengan dia, minta ampun. Mak saya teringin nak pergi umrah. Boleh tak? Saya pergi, saya tak ada satu ilmu pun. Ilmu memang tak ada. Masa tu memang saya dah lepas zaman gemilang lah. Jadi saya mengambil nekat untuk ziarah sana. Saya pergi. Bila saya pergi dengan izin Allah, saya dapat pergi. Saya pergi daftar, saya pergi seorang. Sampai di sana, sebab saya menjadi takut. Orang kata, kalau kita mempunyai banyak kesalahan, kita akan macam nampak wayang gambar kat Mekah. Orang kata kalau kita mempunyai tidak disambut, kita akan tak nampak Kaabah. Jadi saya takut. Jadi saya sentiasa apa yang kita tahu ilmu masa tu, saya baca je lah benda yang patut. Orang kata mula-mula pandang bawah, pandang atas. Masa tu apabila saya sampai, mula-mula saya sampai, saya doa, saya tak nak pergi Mekah dulu, saya takut. Saya nak pergi ke Madinah. Sampai di sana, saya pun tak tahu, saya dapat masuk, dia kata, tengok kapet hijau, pandang depan, mesti itu dah masuk dalam Raudah. So saya pun masuk. Bang, dah sampai ni bang. Ini abang solat dulu 2 rakaat. Solat 2 rakaat, saya pun 2 rakaat. Okeylah, saya main solat je lah. Masa tu, kita tak tahu apa-apa, kita tak faham tentang solat yang betul. Maksud solat tu kita tak faham, tapi saya buat je lah.
Bila lalu depan makam, kita nak bagi salam. Saya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku je berderai air mata datang. Saya pun tak tahu dari mana perasaan tu datang. Bila saya dah dapat perasaan tu, saya berulang-ulang kali saya sentiasa mengambil kesempatan untuk ziarah Raudah. Saya akan selalu datang sana. Kerana saya pun tak tahu ada satu perasaan cinta yang sangat mendalam yang kita sendiri tak tahu. Selama ni tak pernah rasa. Bila kita sampai sana dengan mudah melelehkan air mata. Saya pun ya Allah, apa ni ya Allah. Padahal gagah ni kat luar ni. Rupanya tak juga. dalam hati ada taman. Jadi bila saya dah selalu pergi sana, saya dah wujud satu perasaan cinta. Saya mendalam kat situ dan pergi ke Kaabah, pergi ke Mekah pula. Bila sampai di sana, memang saya takut. Orang kata jika tidak diundang, kita tak akan nampak Kaabah. Subhanallah. Ada yang menjerit-jerit di kiri dan kanan. Yang menyumpah-nyumpah pun ada. Tapi akhirnya dapat juga melihat. Dari situ saya pergi kucup. Saya pergi pegang gomol betul-betul Kaabah tu. Sebab selama ni kita hanya mendengar dan kita tidak melihat. Jadi kita tak ada keyakinan dalam hidup, dalam amalan. Jadi itulah permulaannya cinta saya. Bintang saya ketika itu, azam saya Rasulullah SAW. Memang kalau sebut je, kau nak pergi mana? Ada peluang nak pergi travel, saya akan cakap pilih Madinah. Sebab Madinah adalah satu tempat yang paling tenang, paling banyak penawar di sana membuatkan kita yang kalau kat sini macam-macam persoalan ada dalam otak kita. Bila sampai sana, Masya Allah, tenang setenang-tenangnya. Dan kita boleh tengok kubur Baqi' tu sendiri. Ya Allah, dalam hati ni, ya Allah, kau tanamlah aku di sini ya Allah. Memang azam sebab kita dah, itulah titik permulaan saya. Bintang hati saya ketika itu dah bermuncutik Rasulullah SAW. Jadi ketika itu saya pun tak tahu, ada satu soalan saya tanya pada saya punya mutawif. Ustaz, ada tak saya nak duduk sini tapi gaji saya jalan kat KL? Saya cakap macam tu, saya nak duduk sini, gaji saya jalan, boleh tak? Sampai macam itu sekali ketika itu. Tapi oleh kerana kita kekurangan ilmu, kita akur dengan pengalaman yang pertama, dan saya kembali balik ke tanah air, dan saya belum lagi hijrah total. Itu baru penghijrahan saya yang pertama. Sampai situ atau sambung lagi? Okey. Kita berhenti sampai situ dulu, insya-Allah. Baik. Saya seronok sebenarnya dengar pengalaman Abang Zack ni sebenarnya. Tapi sebab masa tu sangat mencemburui kita, sebab kita diberi masa 1 jam ke 1 jam setengah ya, Abang Zack ya. Tapi itu pengalaman seorang bintang lah. Saya sebenarnya ada juga terjumpa dalam satu hadis ya, Abang Zack ya, yang mana Rasulullah juga ketika dia memberitahu kepada kita ya, Rasulullah kata sahabat juga umpama bintang di langit. Sehingga Nabi kata ashabikan nujum bi'aihim ihtadaitum fahtadaitum. Kata Nabi, sahabat aku ni umpama bintang di langit. Tuan-tuan pernah tengok tak bintang bercakap? Yang kita nampak bintang tu dia berkelip-kelip. Saya rasa kalau bintang bercakap, tak ketahuan kita. Kan? Tapi itulah dia. Sifat hakiki bintang. Dia tidak akan bercakap, tapi dia hanya berkelip-kelip. Kalau kita belajar dalam ilmu isti'arah, dalam ilmu balaghah, kenapa ya Rasulullah dipanggil sebagai bintang? Kenapa ya Rasulullah juga mengumpamakan sahabat itu seperti bintang? Rupa-rupanya dikaitkan bintang itu dengan akhlak. Sehingga Nabi kata, ashabikan nujum.
Sahabat aku ini umpama bintang di langit. Bi'aihim ihtadaitum fahtadaitum. Kamu ikut mereka, mereka dapat hidayah. Jika kamu ikut mereka, kamu juga akan dapat hidayah. Jadi, saya nak dengar pula pengalaman bintang kita yang kedua. Ya, saya bukan nak dengar dia menyanyi lagi. Kejap lagi kita dengar dia menyanyi. Jadi, saya minta kepada Abang Man, kerabat Abang Man Wicitra kita ni, minta dia berkongsi pengalaman dengan kita. Bagaimana bintang dia dulu dengan bintang dia sekarang. Baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada yang berbahagia, sahabat saya Ustaz Farid, Tuan Pengerusi Majlis, seluruh AJK Surau Rahman Auf dan seluruh pada hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah SWT tu makna semua sekali bersyukur sebab apa hari ini kita duduk dalam majlis santai. Pengalaman-pengalaman yang saya lalui, Abang Zaid lalui Jadi pengalaman saya ketika saya umur darjah 4 lah masa tu. Darjah 4 ni kira mula-mula saya mula kenal bintang lah. Bintang ni sebenarnya zaman saya remaja, kita tengok kat TV lah. Bintang popular, artis-artis semua bintang, anugerah bintang ni macam-macam bintang kan. Jadi bila kita sebagai budak-budak tengok benda tu satu benda yang mengagumkan kita kan. Jadi di sekolah dulu saya darjah mula naik darjah 5 je, cikgu ni dia cakap dengan saya kan, dia cakap pada semualah. Okey, zaman tu saya tahun 80-an lah, darjah 6 darjah 5-6. Cikgu ni yang pelik dia. Zaman tu kita balik sekolah antara pukul 5.45 pukul 6. Jadi 5.45 ni cikgu cakap apa? Okey, pada siapa yang pandai menyanyi kan? Yang siapa pandai menyanyi, kamu boleh balik awal. Jadi kita ni antara saya cikgu kan. Masa tu kita dah minat dengan bintang penyanyi-penyanyi ya, zaman tu kan. Saya pun ingat lagi saya nyanyi lagu Brori Morantika. Lagu Kasih kan. Mengapa membisu, zaman tu lah. Jadi okey Azman boleh balik awal kan. Asal hari cikgu tu dia time dia saya mesti keluar awal lah. Keluar awal bukannya balik awal pun, kita main-main kat luar je kan. Jadi benda tu berlalu sampai kita minat untuk jadi penyanyi. Dalam masa yang sama, arwah mak saya selalu ingatkan saya, Man, pergi mana-mana, jaga semayang. Jaga semayang. Bila dia sebut pasal jaga semayang, tu sebenarnya adalah satu bintang lah, yang kita tak tahu lagi. Kita duk pulun bintang popular ni kan. Sampai satu peringkat tu, sekolah menengah. Saya masuk semua pertandingan. Pertandingan menyanyi, peringkat asrama, peringkat daerah Kuala Lipis, asrama Kuala Lipis, saya dapat nombor 1 semua. Bintang lah tu. Lepas tu sekolah tu juga buat pertandingan musabakah. Ni kita tak tahu ni bintang ni yang musabakah, bintang yang kita rasa yang patut kita tuntut kan. Jadi saya masuk musabakah, ustaz tu paksa saya. Dia kata, hang boleh menyanyi, hang boleh azan, takkan hang tak boleh mengaji, dia kata kan. Ustaz ajar saya lah. Saya pun belajar dengan ustaz tu. Jadi dalam kita dapat bintang sebagai penyanyi zaman tu, saya masuk pertandingan tu saya dah dapat nombor 2 daripada 12 sekolah. Saya dapat nombor 2. Kita sekolah vocational kan, jadi mana bintang juga tu, kita tak tahu. Saya juara dapat nombor 2 kan. Jadi pengalaman tu dia membawa saya keseronokan untuk terus habis sekolah. Saya sibuk dengan selalu diingat oleh arwah mak, jaga semayang kan. Lepas tu arwah ayah pula setiap kali azannya, Man hang dengar azan ni kan. Ni semua ni bintang-bintang yang kita tak sedar.
Jadi dalam masa kita menyanyi, dah mula start menyanyi, kita tahu azan. Jadi surau-surau kalau saya pergi, saya mesti azan ya. Jadi sampai mereka pergi sembahyang maghrib pakai seluar kain macam ni. Dalam tu ada satu seluar jin lah. Zaman tu zaman bas begini. Jadi kita sedang mengejar bintang ni. Bintang yang ni lah. Jadi kita pun, mak kita ingat bagus, mana pergi sembahyang awal waktu. Naik bas begini zaman tu 7.30, setengah jam sampai Pertama Komplek. Nak jamming kan, nak jadi bintang. Jadi 7.30 kita pergi naik bas begini 36 sampai Pertama Komplek 6.68. Mana-mana sampai maghrib dah settle lah. Mak ingat. Kan, kita pun kejar bintang kan. Lepas kita jam 8.30 je, balik sampai sini pukul 9. Terus balik rumah. Balik rumah lah. Jadi kita kira dapat satu usaha untuk satu bintang, yang bintang ni kita tinggal. Kita tak tahu lagi. Jadi pengalaman ni sebenarnya yang paling penting sekali, nasihat seorang ibu ialah jaga semayang. Jaga semayang, jaga semayang. Itu ulang-ulang dia cakap dengan saya. Jadi pengalaman tu membawa saya satu kesedaran untuk Allah bagi faham, untuk saya terus dalam kita mengejar bintang popular, kita juga mendidik, dalam kita diam-diam kita mendidik jaga semayang. Itu sebahagian daripada yang boleh saya kongsi dengan anda semualah, apa pencapaian saya menuju bintang popular. Okey, tuan-tuan dah dengar pengalaman daripada dua bintang kita, ya. Baik. Saya secara peribadi, sebenarnya pada saya tak kisah kalau kita nak menyanyi. Nak menyanyi ke, nak main muzik ke, sebenarnya tak jadi masalah. Cuma dalam kehidupan kita ni, Abang Zaid, Maman dan tuan-tuan semualah, apa pun yang kita nak buat, kita nak bekerja, nak makan gaji, nak berniaga, nak menyanyi, nak bersukan ke, kemana juga kita nak pergi pun, tiga perkara ni kita jangan lupa. Zaid, Maman, apa pun kita nak buat, tiga perkara ni kita jangan lupa. Yang pertama, macam mana kita nak dapatkan redha Allah. Masa kita menyanyi tu, macam mana dengan nyanyian kita tu, kita boleh dapat redha Allah. Saya kalau Abang Zaid nyanyi dalam keadaan sekarang pun, tak salah. Walaupun dia nyanyi lagu rock, Omar nyanyi lagu rock, tak salah. Sebab, dalam keadaan hijrah yang mereka dah buat, mungkin dengan cara mereka menyanyi, mereka ni akan ada followers. Saya tak pandai menyanyi. Tapi tuan-tuan belum pernah dengar saya nyanyi lagi. Dah gitu. Kan. Tapi saya tak ada followers. Sebab saya bukan artis. Sebab tu, saya punya faham, bakat ni, dia tak ada jual. Bakat ni satu anugerah. Bakat yang ada pada dua bintang kita ini anugerah. Saya bakat saya. Saudara berdua ni bakat mereka berdua. Ini semua pada saya ini anugerah daripada Allah. Yang penting, apa yang kita buat, walaupun kita menyanyi, tiga perkara ni jangan kita lupa. Yang pertama, macam mana kita nak dapatkan redha Allah. Betul. Yang kedua, ya, dalam kita melayari kehidupan kita dengan beraneka cara, beraneka perbuatan, pekerjaan ni, perkara kedua yang kita kena fikir, macam mana kita nak himpun seberapa banyak mungkin pahala. Pahala ni tak semestinya datang daripada semayang je. Ya? Bahkan kita menyanyi, orang tu menyanyi, bezanya kita punya menyanyi, kita tak tinggal semayang. Jadi orang ikut kita. Kalau dia artis, dia pun tak tinggal semayang, aku yang bukan artis ni takkan aku nak tinggal semayang. Itu. Maknanya, macam mana yang kedua ni kita nak himpun pahala. Sebab, saya nak bagi tahu ya, pahala ni, kalau di dunia,
Kita berbelanja menggunakan RM. Duit yang kita guna untuk belanja tu sudah tentulah ringgit Malaysia, Mama. Tapi ringgit Malaysia ni dia tak laku dekat Thailand sekarang. Kalau dulu kita pergi Madinah ya, Banzai kita pergi Suk Tamar tu, Mama guna RM laku. Sekarang ni RM orang kata lak. Dia kata tak, aku nak rial juga. Menunjukkan RM kita di dunia lagi Allah Ta'ala nak tunjuk dah tak laku. Baik tuan-tuan, kalau di dunia RM tak laku, di Thailand RM tak laku, Singapura lagi lah tak laku. Takkan di akhirat RM laku? Dan tentulah RM takkan laku dekat akhirat besok. Habis kita nak berbelanja menggunakan apa ni? Jawapan dia, kita hanya berbelanja menggunakan pahala. Sebab pahala yang kita buat hari ni, yang kita himpun hari ni, dialah akan menjadi mata wang kita di akhirat. Sebab tu, apa juga yang kita buat dekat atas dunia ni, perkara kedua, macam mana aku nak himpun pahala supaya aku boleh berjaya dunia akhirat. Yang ketiga, mana? Mazat macam mana sepanjang kehidupan aku ni, apa juga yang aku buat ni, macam mana aku tak lepas daripada ingat kepada Allah. Aku boleh ingat Allah, orang lain boleh ingat Allah, walaupun kita menyanyi. Nak suruh ceramah, kan caca marba, kan jadi haru biru, sebab itu bukan bidang kita. Artis suruh main bola, haru. Ustaz dia suruh menyanyi, haru jadi ni. Dia suruh main muzik. Tak boleh. Nampak? Jadi sekarang ni, ini bakat. Ni orang panggil anugerah daripada Allah. Kita belum dengar lagi suara mereka ni. Nanti sebelum kita tutup, kita suruh mereka nyanyi sikit. Boleh Boleh Amal jadi boleh fikirlah lagu apa nak bawa. Gitu kan. Tapi yang pasti bila mereka berdua ni nyanyi, kita ingat Allah. Bukan sebab lagu tu, sebab ni kata ashabikan nujum tu, sebab mereka ni saudara berdua ni umpama bintang di langit. Sebab mungkin dari segi karakter dia, dari segi lahiriah mereka. Mungkin saya tak kenal secara rapat Abang Zaid bagaimana pribadi beliau. Mungkin tuan-tuan boleh kenal kan. Tapi kita nak tengok, bila orang tengok mereka berdua ni, ingat kita pada Allah. Baik. Jadi, 3 perkara tadi. Saya sebut benda ni sebab Allah Ta'ala ada sebut dalam suratul Ahzab ayat ke-21 ya, Abang Zaid. Tadi ada Abang Zaid sebut ayat tu, Aman Macam mana cara kita nak cari redha Allah, macam mana kita nak himpun pahala supaya kita berjaya dunia akhirat, macam mana supaya kita boleh ingat Allah, kita bawa orang pun sama ingat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tak ada cara lain untuk kita dapat 3 perkara tadi, Mama. Melainkan dengan cara kita jadikan Rasulullah itu sebagai idola kita. Jadi sekarang ni, Abang Zaid ni. Abang Zaid dia dah ke idola ni. Macam mana Abang Zaid nak tarik manusia, nak tarik peminat Abang Zaid, follower Abang Zaid ni, supaya turut sama ingat kepada Allah. Dengan bakat yang Abang Zaid ada. Boleh kongsikan? 10 minit ke 15 minit boleh kot. 10 minit lah Boleh insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Allah. Okeylah, saya cerita intro dulu, perubahan saya dari dulu dan sekarang. Semasa saya mula-mula hijrah dulu, lebih kurang 10 tahun, 2010, dalam pencarian diri sendiri, dalam pencarian bagaimana nak beribadah yang sempurna. Ketika itu saya lebih banyak masa saya di dalam studio. Jadi saya secara tak langsung saya dapat melahirkan lagu-lagu pop yang ada sedikit unsur ketuhanan.
cara lembut sikit. Jadi apabila saya total masuk di dalam hijrah saya 100% lah. Kerana contohnya saya tanpa segan untuk memakai pakaian-pakaian kurta. Kalau dulu saya banyak pertanyaan, saya cakap, asal kau bertukar, kau jadi artis. Saya tanya kawan saya. Saya tengok kawan-kawan sahabat saya semua tukar pakaian. Total. Saya cakap macam mana dia nak cek makan lah. Nampak tak saya jahil tak jahil masa tu. Padahal rezeki itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin, sebab kita telah disusun sejak azali lagi. Tertulis. Cuma kita nak cepatkan benda tu ataupun nak lambatkan benda tu daripada rutin kita harian, adab kita harian. Masya Allah. Jadi setelah saya masuk total hijrah, saya cuma ada satu je lagu yang sebelum tu saya dah buat, saya nyanyi, tapi ketika itu sahabat-sahabat saya yang penerbit dia Iwan Syahman, Iwan Dandut, dia telah buat satu album 6 orang ke 7 orang artis semuanya nyanyi lagu tu. Memang hebat lagu tu, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pergi dalam majlis 3 hari, kita akan mereka akan adakan satu malam untuk meraihkan orang-orang yang baru hijrah, yang baru mengikuti keluar 3 hari, yang nak mengenali Islam, nak mendalami, nak mencari apakah ilmu-ilmu ibadah yang sempurna, mendekatkan diri dalam masa 3 hari itulah. Jadi malam tu kita artis bicara santai. Bila bicara santai kita akan nyanyi. So yang lain ni semua Iwan Syarman, lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Ya Allah, sedapnya lagu ni, ya Allah. Saya dalam hati meronta-ronta kerana tak dapat lagu-lagu tu. Sampaikan Zul Yahya pun ada lagu solat. Solat malas, solat rajin. Macam-macam dia punya isi parti dalam lagu tu. Subhanallah, saya menjadi cemburu. Saya cakap saya cuma ada lagu sebelum hijrah ketika tu lebih kurang macam ni. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam alunan zikirku, sebab di dadaku memohon keredaanmu. Oh Tuhanku, sesungguhnya hidup dan matiku kembali padamu. Makbulkanlah doa terindah dariku, hambamu. Lirik saya tu sebelum saya hijrah, tapi yang itu merayu-rayu kepada Allah untuk meminta kepada dia untuk berikan panduan, beri hidayah pada saya. Kita kalau ikutkan isi yang sahabat-sahabat sana, semua dah memuji Allah, menyanjung-nyanjung tinggi. Kita dengar subhanallah besarnya, seronoknya, ya Allah, aku dapatlah lirik macam tu. Jadi setahun setelah saya hijrah, sepanjang tahun 2019 kan, sebelum PKP, saya dah kecewa dah kerana tak dapat ilham, tak dapat lagu yang boleh sebab kita ni tak pandai nak bercakap macam Ustaz. Ya, dia sedap cakap dengan hadis, dengan ayat Quran. Jadi kita ni sebagai artis, kita ni daif sikit. Kita bercakap melalui lagu macam tadilah. Kita cakap melalui lagu. Terlalu kusyuk, terlupa mic, minta maaf. Subhanallah. Itulah leka kan. Kusyuk sangat tentang asyik baik ada tu. Terima kasih. Ya, bisa maaf. Okey, dalam masa setahun saya hampir kecewa. Saya hampir ingin menyanyikan lagu orang lain. Subhanallah, Allah tu memang hebat. Saya dapat ilham selepas solat subuh. Satu naskah jatuh. Naskah tu jatuh, saya tengok. Terjemahan daripada Taubat Nasuha. Taubat Nasuha kalau dalam nasyid, Astaghfirullah Rabbal Baroya, kan? Memang sedap. Tapi dalam bahasa terjemahannya saya buat. Jadi alhamdulillah
Nak jadi 24 jam lagu tu siap. Subhanallah. Allah nak bagi, dia bagi ilham. Jadi saya sebenarnya segan nak mengaku itu lagu saya. Tapi oleh kerana kita ni manusia, duduk di alam nyata, kita kena ngaku juga. Tapi dalam hati, ya Allah ampuni dosaku, aku terpaksa buat perkara ini untuk menyelamatkan hak cipta. Kena ingat juga royalty Ustaz. Jadi bila saya dapat lagu tu, subhanallah, alhamdulillah, memang saya pun tak terfikir terjemahan itu menjadi satu lagu yang sangat indah. Contoh, ampunilah hamba, ya Allah, Maha terima taubat. Ampunilah hamba, ya Allah, dari segala dosa. Macam itulah dia punya melodi lebih kurang. Kalau nak lagu penuh, boleh tengok kat TikTok, astagfirullah. Dekat YouTube insya-Allah lagu-lagu tu ada. Macam tu Ustaz. Jadi melodi tu satu unik bagi saya. Sebab kalau bagi manusia yang normal, saya sendiri tak boleh nak dapatkan ilham. Jadi ilham datang dari Allah. Maka keluarlah lagu itu permulaannya. Dan lagu kedua saya dah rekod tapi saya tak berani nak keluarkan sebab doa kunut. Doa kunut saya fail dari segi tajwid. Lagi segi sebutan. Tapi saya boleh share kat sini. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Takut Ustaz. Macam itulah. Sebenarnya lagu tu saya dapat daripada saya pernah lah dulu masa sekolah rendah dulu saya belajar di curi-curi belajar di sekolah Arab. So melodi itu saya selamatkan. Saya jadikan dia sebagai bukan untuk saya saja. Saya ubah sedikit dia punya chorus part, cantikkan lagi. Kalau lagu tu dinyanyikan semula nanti kalau ada yang pakar-pakar ustaz nyanyi, dapatlah saya hadiahkan kepada arwah ustaz saya yang beri ilmu pada saya. Yang terakhir sekali, saya dapat ilham baru lagi dalam tahun ni. Ini saya bersyukur kepada Allah kerana Allah pelihara saya. Tandanya Allah sentiasa ada bersama saya. Sebab saya bukan nak puji, bukan orang nak sanjung-sanjung saya macam dulu. Dulu sanjung kerana keseronokan, kemewahan. Tapi kita tak pernah fikir pun duit tu hilang macam tu je, tak ada keberkatan. Tapi sekarang walau kita dapat sedikit, kita dapat keberkatan, kemanisan dalam ibadah. Kita dapat rasa di ketenangan tu berterusan dan orang pandang kita hina, alhamdulillah. Aku buat amal ibadah bukan kerana manusia. Aku buat amal ibadah kerana satu je. Aku sayangkan Rasulullah. Aku nakkan Allah tu sekurang-kurang menjeling kita, memandang ke arah kita pun dah cukup dah, subhanallah. Sebabnya itulah saya dapat lagu yang terakhir ni, doa iftitah. Tujuan saya pun tak tahu. Allah bagi saya konsep lagu yang saya dapat semua doa. Itu kemudian doa iftitah ni saya buat, tujuan saya untuk beramal. Untuk berdakwah melalui lagu kepada kawan-kawan yang sukar untuk mengingati makna doa iftitah. Saya buat benda ni insya-Allah dengan izin Allah, bukan saya punya, Allah punya. Jadi lagu tu kita simpan dulu, kita bagi ke ustaz. Farid teruskan, kalau dia nak teruskan saya sampai habis, maksud saya habiskan. Boleh terus round ketiga insya-Allah, kita tunggu selepas ini. Baik. Tonton ngantuk ke? Tak ada kan? Okay. Baik, saya sebenarnya tertariklah dengan apa yang dikongsikan oleh Abang Zat kita.
Bila dia sebut, dia dapat idea nak buat lagu daripada doa-doa. Tuan-tuan ya, saya teringat bila Abang Z sebut doa daripada semayang, doa kunut. Ada satu ayat tau daripada Abang Z, surah Al-Hajj ayat 31. Allah Ta'ala kata, wa may yu'azzim sya'airallah, ya, fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 36. Minta maaf. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang membesarkan sesuatu yang datang daripada Allah, syiar. Abang Z sebenarnya telah mensyiarkan kunut tu. Kunut tu bila kita buat lagu, ada orang mungkin dia tak hafal kunut, tapi dengan cara dia berlagu, dia boleh hafal. Itu syiar. Contoh Abang Z kata nak buat lagu doa iftitah. Saya ingat nanti Abang Z kena buat lagu doa tahiyat awal, tahiyat akhir pun kena buat. Dia kata. Sebab itu syiar. Sebab apa tahu? Benda tu nampak benda kecil. Tapi Abang Z, kalau dengan sebab lagu tu kita buat, orang yang susah nak menghafal, dia boleh menghafal, itu syiar namanya. Dan Allah Ta'ala kata ya, Ustaz, orang yang mensyiarkan agama Allah ni, fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda orang tu memiliki jiwa orang-orang bertakwa kepada Allah. Ingat benda ni main-main ke? Sebenarnya dia pun tak terfikir nak buat benda ni. Saya pun belum terfikir lagi. Belum. Mana tahu sekarang lepas ni ke. Tapi kalau saya takut potong dorang nanti, tu saya tak mahu. Dia kata kan. Okay. Marah PA dia nanti. Baik, tak apa. Ingat itu apa maksud itu? Bagus tu, itu syiar. Ya, maksud itu tadi saya sebut. Kita berdakwah ni, contoh dalam hadis Nabi kata at-turuqu ilallah ka'adadi ka'anfasil khalqi. Sebab jalan nak menuju kepada Allah ni bukan satu, banyak. Sehingga Allah Ta'ala mengumpamakan seperti nafas manusia. Seperti mana berjenis, banyaknya nafas manusia, ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Seperti itulah juga jalan nak menuju kepada Allah. Cara kita nak bawa manusia pada Allah pun banyak. Kalau seorang penyanyi dengan cara menyanyi, ya, seorang artis dengan cara dia. Sebab tu saya ada orang kaki pukul jumpa, ustaz, perlu ke saya jadi seorang yang berlemah lembut? Saya rasa tak boleh. Kalau dah itu jiwa korang ni, tak boleh. Cuma dengan jiwa yang keras tu macam mana nak bawa manusia dekat dengan Tuhan. Sebab itu orang panggil at-turuqu ilallah. Jalan nak menuju pada Allah tu banyak. Kalau semua nak jadi ustaz, siapa nak jadi penyanyi? Semua tak? Jadinya pendekatan masing-masing lah. Yang penting jalan kita satu. Iaitu bagaimana nak bawa manusia menuju kepada Allah. Baik Abang Man, ya, kita nak dengar pula pengalaman Abang Man, bagaimana pendekatan Abang Man, kemahiran, kebolehan, bakat yang ada pada Abang Man ni untuk menarik orang, pendengar, followers, peminat Abang Man untuk, kalau dulu Abang Man ni dipuja, maksudnya pengikut tu puja manusia. Bagaimana dengan pengalaman, dengan bakat yang Abang Man ada ni, boleh bawa pengikut Abang Man tu, bukan lagi puja Abang Man, tapi mereka puja Allah dengan bakat yang ada pada Abang Man tu. Boleh Jadi selepas saya berjaya buat album, banyak show daripada Johor sampai ke utara, kan, nyanyi lagu, macam-macam lagu, kan. Tapi waktu semayang tu jadi ingatan oleh arwah Mak Man, jangan lupa tinggalkan solat, kan. Jadi kekuatan tu sampai masa dia, bila saya duduk satu tempat tu dengar lagu Iron Maiden kot, kan. Saya ada kedai makan dulu, kan. Saya ada kedai makan kopi. Jadi budak muda ni kita tarik duduk.
tempat kita ni pasal diorang punya jiwa mat motor, mat mabuk, steam, ganja, macam-macam lah. Kita tengok itu cara cakap dia kan. Tapi saya ada kedai saya tu memang pot saya memang ada kira cara saya, pendekatan saya ajak diorang lepak dengan saya kan. Jadi masa petang tu memang saya buka lagu kuat lah, lagu Iron Maiden, lagu The Trooper kan. Tiba-tiba ada satu orang tua kan. Orang dia lebih kurang macam panggil yang Myanmar lah, janggut dan yang perit dia kenal saya. Dik, ni Man. Dia minum teh kat kedai saya kan. Dia suka minum teh kedai saya sebab saya belajar dekat Arwah Abang Zul, sukatan teh semua kan. Jadi dia selalu minum teh saya. Dia duduk dengan saya. Lagu tengah kuat ni. Man, dia bisik dengan saya. Ya bang. Kau dengar lagu bising macam ni, kau boleh ingat Allah ke? Kan tu kan. InsyaAllah saya ingat Allah. Tempo drum tu saya sebut lah Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kau ingat Allah tak apalah dia kata kan. Jadi sebenarnya itu detik permulaan hati saya mula didatangi satu orang yang kira kategorikan Allah hantar lah kan. Jadi sejak pada tu kan, bila saya pergi show mana-mana, pesta PD, pesta Pulau Pinang kan, bila time solo lagu, saya macho, saya lebih pilih lagu-lagu yang show kan. Lagu Mirai Dora ni dengan lagu Kisafah di last kali lah. Lagu-lagu daripada mula sampai habis ni, lagu Iron Maiden, lagu Judas Priest, lagu Loudness. Tapi masa lagu Metallica Enter Sandman tu, tengah gitaris dengan soloan, saya tengok semua peminat saya tengah banging. Tengah tiba hati saya kata, Ya Allah, ramainya orang sembah aku, Ya Allah kan. Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Saya cakap dalam hati saya, tapi saya tengok ni. Satu umur saya panjang kan. Kepala banging, tapi tengok orang kan. Ya Allah, aku dah rosakkan manusia, Ya Allah. Kan? Semua sedang menyembah aku, Ya Allah. Kesian kat aku, Ya Allah. Kesian kat dorang, Ya Allah. Kan? Tolonglah kau jangan biarkan aku duduk dalam situasi, Ya Allah. Keluarkanlah aku, Ya Allah. Saya cakap untuk diri saya lah. Yang lain-lain kawan-kawan saya nak menyanyi tu, biarkanlah. Hidayah ni milik Allah. Kan? Jadi sejak pada tu, bila saya nak menyanyi, saya mesti ingat benda-benda maknanya, Ya Allah, sampai bila nak macam ni, Ya Allah kan. Jadi bila benda ni berlaku pada saya, kebetulan benda tu asal menyanyi je ingatkan benda tu. Jadi saya duduk rumah seorang. Abang saya telefon saya. Kan, Ustaz Badrul, tuan guru ni. Kata, Man, hang pergi dekat alamat sekian-sekian, hang beli juara Berzanji daripada Penang. Kan, masa saya tak kenal lagi Berzanji. Saya cari lah. Saya jumpa CD tu. CD Berzanji. Yang mula dia, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya baca benda ni, saya ingat dekat 6 bulan. Sebab banyak lagu Metallica, Loudness masuk. Nak dapatkan irama ni payah. Jadi Al-Jannatu wa na'imuha. Sebenarnya saya boleh baca pagi tadi pergi ziarah kawan saya dekat Siptaling. Dia bagi saya cendol. Tengah hari kan tadi. Tengah hari cendol memang sedap lah. Langsung tangkap suara kan. Jadi antara yang saya dapat benda ni kan. Benda ni saya dapat satu benda yang sangat-sangat berguna. Saya mula mendekatkan diri saya, belajar teknik azan. Saya belajar dengan satu guru. Dia ni guru daripada UiTM. Dia mengajar teknik vokal nafas. Tarik nafas, tahan, keluar nafas. Bila nak azan ni, sebelum nak azan, pasak diri dengan nafas yang betul. Jadi saya mula tahan. Berapa lama kita tahan? Kan? Jadi bila kita nak azan, baru kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul-betul kuat kita bagi kan. Jadi bila dia ajar kita teknik kan, ni lagi power daripada menyanyi kan. Lagi power lagu-lagu daripada lagu Metallica. Tapi yang Berzanji tu, saya didatangi oleh orang mengajar, Man, hang ada suara, dah sampai masa dia untuk engkau ubah
Dulu hang Mira Idora, nama tercipta, kata bicara terukir mesra kan. Jadi lagu memuji perempuan kan. Jadi bila saya dapat benda ni kan, satu Tok Ayah tu daripada Melaka dia ajar man hang dengar, hang tahu berjanji rawi 1, yang ni ayah ajar rawi 4. Jadi dia dengar, dia ni gerang sikit lah Tok Ayah Melaka tu kan. Jadi dia ni ajar saya macam ayah saya ajar saya je takut. Salah tu. Dia macam ni. Walamma dia kena keluar kan. Maknanya saya tak boleh nak tahu sebab suara saya segak kan. Minum cendol tadi kan. Tidak boleh dengar kan. Jadi irama-irama ni sebenarnya kan, sampai masa ketika kan, kita kena perjuangkan pada anak-anak yang mula nak bangun tu. Kita kena menengahkan irama ni sebab apa? Irama ni yang banyak tok-tok kita dulu yang masyurkan. Kan, azan, teknik azan, teknik nafas. Sebab benda ni penting. Sebab apa? Sampai masa kita, dalam masa sama Yahudi serang kita. Lagu Iron Maiden, lagu hip hop, lagu macam-macam lagu kan. Tapi macam mana kita nak menengahkan benda ni supaya anak-anak generasi kita boleh Ahmadi ya habibi ya habibi salamun alaik ya aunal gharibi gharibi salamun alaik ya aunal gharibi gharibi Ahmadi ya habibi ya habibi salamun alaik salamun alaik. Jadi irama ni sebenarnya bila saya duduk dengar balik sebenarnya khazanah ni lebih hebat daripada lagu-lagu barat. Jadi inilah boleh saya kongsi sikit supaya kita dah mula dari sini melahirkan bintang-bintang. Kan? Ini semua ni adalah irama-irama untuk mewujudkan kembali bintang yang ada pada dunia ni. Kita nak gilap balik supaya generasi kita macam di pondok. Kan? Saya ada di pondok di madrasah tu, saya ajar ada orang semua. Ajar teknik nafas. Maknanya ada orang suara dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piramdi kan? Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahmad Jais, arwah Ahmad Jais. Bisikan itu kan. Jadi kita ada nada ikut kemampuan kita. Sebenarnya Allah Ta'ala dah anugerahkan kita suara. Cuma kita tak jumpa guru-guru untuk berkongsi ilmu tentang tahap kemampuan suara kita. Yang tinggi ni biasanya adik-adik dan juga kaum ibu. Haiki kan. Jadi itulah setakat ini Ustaz untuk kita kongsikan benda ni insya-Allah. Baik, minum dulu. Minum dulu. Supaya ada orang ambil lepas dulu. Okay. Kan tadi saya kata mereka berdua ni bintang. Bintang, dia ada kelebihan dia masing-masing. Ya. Tu saya kata dakwah ni ada banyak cara. Orang ni, kita tak boleh kata ya, cara kita je betul. Saya tak boleh kata dakwah ni mesti dengan ceramah je. Tak boleh. Ya, sebab orang katalah, oh kalau nak tengok cara yang paling betul, cara aku. Tak. Sebab Nabi tak kata begitu ya. Nabi kata jalan nak bawa manusia menuju pada Allah ni bukan satu, dia banyak. Jadi saya Abang Zaid teruskan. Teruskan kelebihan yang ada pada Abang Zaid, pada Maman. Teruskan. Sebab saya yakin kita ni mungkin dalam surau ni ada yang baru kenal Abang Zaid dengan Maman ni. Saya, jujurnya saya baru hari ni saya kenal. Tapi bila saya dengar dia boleh karang lagu, buat lagu melalui doa kunut. Saya tak pernah terfikir sebenarnya. Daripada doa iftitah, saya tak pernah terfikir.
Cuma saya cadang fikir pula untuk tayat akhir ke, tayat awal ke tak. Ini dakwah. Ini syiar. Maksudnya, syiar. Baik. Nanti fikir melodi. Saya kata, pada saya, untuk masyarakat macam kita ni, orang-orang macam ni, kita kena anggap ini satu hadiah untuk kita. Saya anggap Abang Zaid ni hadiah untuk saya. Abang Man ni hadiah untuk saya sebenarnya. Hadiah dalam hiburan lah. Ya, kita kadang-kadang kita nak berhibur. Saya dengan siapa-siapa saya boleh berkawan. Dengan artis pun saya boleh berkawan. Sebab saya punya faham, ini hadiah daripada Allah untuk saya. Sebab itu, kalau kita tengok di dalam, saya teringat dalam surah Ali Imran ayat 164 ya. Allah Ta'ala kata apa? Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ali Imran ayat 164. Allah Ta'ala kata apa? Demi sesungguhnya kami telah menghadiahkan. Manna tu dengan makna hadiah. Menganugerahkan. Saya terjemah dalam bahasa yang tuan-tuan mudah faham, iaitu hadiah. Allah Ta'ala kata kami, yakni Allah, telah menghadiahkan kepada umat manusia. Apa hadiah daripada Allah untuk kita? Seorang Nabi dan seorang Rasul. Kalau kita dapat hadiah daripada seseorang, kita rasa gembira. Takkan bila kita dapat hadiah daripada Allah, kita tak rasa gembira. Ya? Jadi macam mana saya gembira sebab Allah Ta'ala bagi hadiah Rasul kepada saya? Sebenarnya macam tadilah, kita pun rasa gembira, kita juga kena ingat ya, bakat yang Allah Ta'ala bagi kepada kedua-dua sahabat artis kita ni, itu juga sebenarnya dikira sebagai hadiah. Ya? Cuma sekarang ni apa yang perlu Abang Zaid, perlu Abang Man buat, macam mana nak create hadiah itu. Sebab sekarang ni Abang Zaid, Abang Man ni hadiah daripada Allah untuk masyarakat ni. Untuk orang macam kami ni. Kita dahagakan juga hiburan. Hiburan ni perlu. Rasulullah dulu pun ketika dia ada sahabat lain bermain gendang, tak apa, jangan marah. Kita jangan terlampau tunjuk sufi sangatlah. Kalau kita nak tunjuk kita sufi, kita seorang-seorang okeylah. Tapi kita tak boleh paksa orang jadi sufi macam mana sufinya kita. Sebab kita ni, biar kita hanya sufi dengan Allah saja. Tak payah kita nak tunjuk sufi kita tu pada orang. Kalau kita nak tunjuk warak, biar warak kita tu dengan Allah saja. Tak perlu kita nak tunjuk warak kita pada orang. Ya? Baik. Cuma, tadilah, kalau Rasulullah tu hadiah. Allah Ta'ala kata apa? Hadiah yang berupa Rasulullah itu, yatlu alaihim ayati. Takkanlah kita nak samakan arti dengan Rasul, tak boleh lah. Cuma dalam konteks ayat ini, Allah Ta'ala kata, hadiah yang berupa Rasulullah itu, dia membaca ayat-ayat Allah. Ini artis, dia menyanyi. Dia gunakan bait-bait daripada bakat dia tu. Macam mana bait itu tadi? Bagaimana setiap rangkap-rangkap kata daripada lagu yang dialunkan, tak kisahlah lagu apa. Macam mana masyarakat merasakan, ya Allah, terima kasihlah Abang Zaid. Terima kasihlah Abang Man. Terima kasihlah Allah kerana Engkau datangkan manusia-manusia macam ni kepada kami. Ya, daripada kami dulu beribu tak ingat Tuhan, sekarang kami beribu ingat kepada Tuhan. Allah Ta'ala kata apa? Wa yuzakkihim. Dengan nyanyian kita tu, dengan bakat kita tu, Ahmad, kita berjaya bawa manusia bersihkan jiwa dia. Contoh Abang Zaid dia terlibat dengan dakwah tabligh. Ya, kita boleh, maksudnya gunakan bakat kita tu macam mana nak tarik orang supaya ikut kita.
Boleh, tak ada masalah. Sebab tu, ini pendekatan kita. Sebab tu, tolong, jangan kita nafikan bakat mereka ni. Jangan nafi, biar. Dah lah tu, cukup lah tu. No, jangan. Jangan begitu. Kalau saya, teruskan. Cuma kita olah dia supaya dengan bakat itu, tadilah, yatlu alaihim ayati. Itu Rasulullah. Dia baca ayat-ayat Allah. Gunakan bait-bait lagu yang terlontar daripada bakat tu, macam mana bait-bait itu boleh menarik manusia pada Allah. Wa yuzakkihim, bersihkan jiwa setiap pendengar ni dengan lagu-lagu kita tu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sebab kita ni dulu Maman jauh. Kita ni jauh pada Tuhan. Masyarakat pun jauh dengan Tuhan. Macam mana kita nak bawa mereka dekat dengan Tuhan? Melalui bakat yang kita ada. Baik, dipersilakan Abang Zaid. Bagi dia peluang tarik nafas sebenarnya. Ini pusingan ketiga ya Abang Zaid. Jadi, Abang Zaid buatlah sekali penutup sekali. Ya? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sebelum saya menyanyi, saya nak beri sikit tentang perubahan diri saya. Kenapa saya berpakaian macam ni lah. Sebenarnya saya dulu selain daripada pelakon, penyanyi, saya juga kaki tangan kerajaan. So kita akan berjumpa dengan public secara direct. Masalah saya masa saya mula-mula, saya simpan janggut je. Tapi apabila saya berurusan dengan public, public akan ulus tangan. Tak kira lelaki dan perempuan. Jadi kebetulan ketika itu ada orang yang terlalu ramai. Yang depan saya tu Mak Datin. Jadi saya terpaksa menjaga air muka dia ketika itu. Sebab orang tak kenali saya lagi. Kita tak istihar diri kita. Sebab kita cuma pakai janggut je. Saya pun, subhanallah. Selepas tu saya termenung. Apa macam mana nak buatkan orang boleh menerima kita dalam perubahan diri untuk kita belajar untuk menjadi lebih istiqamah dan menjarakkan diri kita daripada bukah murim. Saya tambah kopiah. Saya pakai kopiah masa saya bekerja tu hampir setahun. Hampir setahun saya pakai kopiah. Selamba orang pakai kopiah, orang pakai songkok hitam kan, rasmi kerajaan songkok hitam. Saya tak. Saya ikut suka hati saya. Saya suka keselesaan saya. Sebab saya suka kopiah adalah selesa bagi diri saya. Bila saya letak kopiah, saya rasa satu perubahan yang mendadak. Saya, Assalamualaikum. Ya, daripada jauh lagi dia dah. Baguslah. Dah ada kopiah ni, orang daripada jauh lagi dah bagi tunduk hormat kita tu kan. Saya cakap, wah. Sebenarnya tujuan saya adalah untuk memagarkan diri saya daripada melakukan maksiat. Tak sama ada yang berat ataupun yang ringan. Itu tujuan utama saya untuk melatih diri saya menjadi lebih istiqamah. Ketika itulah apabila dah berlanjutan dan jadi saya dah terseronok dengan pakaian-pakaian Rasulullah dulu. Jadi kita jatuh cinta. Jadi saya pakai, tujuan saya berdakwah dengan cara berpakaian, bukan mengajak, jom kita pergi solat. Tak boleh. Berdebung. Kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu saya berdakwah itu je. Senyum. Dan cukup time, saya akan hilang. Kalau saya di location, tengah syuting, saya akan minta kebenaran pada director 5 minit. Jadi dia orang dah faham. Tadi saya nak sesuaikan dia orang kembali kepada fitrah semula jadi balik. Jadi sebenarnya kru-kru ni semua menunggu masa je untuk nak masuk ketika semayang. Bila ada pemula, yang lain akan ikut. Alhamdulillah. Jadi yang tu dah selesai. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentang lagu Okey. Lagu doa iftitah, tajuk dia Segalanya Untukmu. Sebab saya dah terjemah dalam bahasa Malaysia. Jadi tajuk pun tukarlah. Pengertian semuanya memang penyerahan. Sesuailah dengan tajuk Segalanya Untukmu. Jadi saya, sebelum saya nyanyi lagu ni, saya niat dalam hati, kalau saya masuk dalam pertandingan, saya nak masuk pertandingan nasyid. Niat ni, azam dalam hati. Subhanallah, Allah terima saya punya niat tu. Kebetulan TV Al-Hijrah membuat siaran langsung pertandingan
hijrahkan laguku. Jadi saya ketika itu, saya dikenali dengan lagu bebas. Masing-masing kena tukar, Islamkan lirik dia. Jadi saya bertukarlah. Subhanallah, jadi usah tertipu semua dunia ini, sementara akhirat nanti tu selamanya. Tu syafaat Rasulullah, apa kau cari? Pikirkan sunnah Nabi, jadi ikutan panduan kita. Al-Quran terjamin masa depanmu. Oh, janganlah engkau mempersiapkan masa depanmu. Usah terpedaya dengan nikmat dunia. Oh, bebas peribadimu, perhatikanlah bebas tingkah lakumu. Jangan sampai tersalah pilihan hidupmu. Jagalah solat 5 waktu, Allah rahmat hidupmu. Allah rahmat hidupmu. Itulah jadinya bebas yang lalu bebas saya nyanyi tu jadi Islamik lah. Itu saya punya kumpulan saya lah, cool. Saya berjaya Islamkan lirik dia. Subhanallah. Cantiklah. Allah izinkan saya tukar lirik ni kebetulan. Jadi akhir sekali di tahun ini saya dapat ilham nak buat lirik tu setahun, Ustaz. Setahun. Melodi dia 5 minit je. Allahu Akbar. Jadi saya nyanyikan izinkan saya doa iftitah, tajuk dia segalanya untukmu. Bismillah. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya. Segala puji-pujian bagi Allah. Maha suci bagi Allah di sepanjang pagi dan petang. Aku hadapkan wajahku pada Tuhan yang cipta langit dan bumi. Dengan suasana lurus dan berserah diri, aku bukan dari golongan musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan aku rela diperintahkan untuk tidak menyekutukan, kerana aku adalah dari golongan orang Islam. Jazakallah khairan. Allah, tak perlu tepuk. Ya. Jika lagu ini memberi manfaat kepada anda, bolehlah beramal untuk memahami ertinya saja. Sambil kita berhibur, kita faham maksudnya. Jadi bila kita angkat takbir, terus doa iftitah, kita dah faham perjalanan pengertiannya seterusnya. Terima kasih. Kalau ada salah dan silap, maafkan saya. Sebab saya bukan ustaz, saya baru nak belajar-belajar jadi baik. Dan belajar-belajar nak jadi sesuatu, menambahkan ilmu pengetahuan.
tujuan saya satu je. Di hujung-hujung usia ini, saya belajar untuk mencari seberapa banyak ilmu untuk saya kembali ke tempat asal saya. InsyaAllah, dan doa daripada anda semua, saya sangat-sangat menuntut doakan kesejahteraan untuk saya dan terus istiqomah. Macam, okey. Saya tadi rasa macam nak berdiri, nak berjoget pada. Okey, baik. Dia Abang Man Abang Zack Kalau orang sastra, saya orang sastra saya selalu akan gunakan istilah doa iftitah ni sebagai ayat-ayat cinta. Ayat di mana kita meluahkan rasa cinta kita pada kekasih kita. Sebab tu dalam ayat daripada doa iftitah tu ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita biasa guna ayat tu pada manusia. Kita biasa cakap awak ni, saya sayang kat awak. Saya ni mandi pun tak basah. Dan hidup saya, mati saya. Itulah, kita selalu kata, saya ni punya saya sayang kat awak. Sampai, inilah ayat nak goda. Tidur tak lena. Walah dah berdengkur-dengkur tadi tu. Makan tak lalu. Walah tadi dah berlahak-lahak dah kan. Tapi bila perempuan dengar ayat tu, Mazat ya Allah sayangnya dia dekat aku. Tu ayat cinta. Rupa-rupanya ayat-ayat macam tu selalu kita bagi pada Allah. Kita guna ayat gini, ya Allah, semayang aku, hidup mati aku, seluruh kehidupan aku untuk engkau, ya Allah. Itu orang panggil ayat-ayat cinta. Kebetulan. Saya katalah istilah saya itu kebetulan. Ada Allah Ta'ala datangkan seorang hamba Allah yang sanggup untuk melagukan doa iftitah itu. Jadi saya rasa itu lagi satu kelebihan lah. Jadi di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih Abang Zack. Sebab Abang Zack datangkan sesuatu yang di luar kotak ni. Boleh melagukan doa iftitah, boleh melagukan doa kunut. Dan saya yakin lepas ni ada bercambah-cambah lagi idea tu sebenarnya. Mungkin doa naik kenderaan ke. Banyak. Mungkin kan kalau kita pernah dengar lagu apa Samsul Rau-Rau tu, semua tajuk-tajuk lagu tu dimasukkan dalam lagu dia. Mungkin semua doa-doa tu, doa naik kenderaan, doa makan, doa itu, doa ini masukkan dalam satu lirik lagu. Mungkin itu cadangan saya lah. Sebab kalau kita tengok lagu lagu Samsul Rau-Rau tu, Selamat Jalan Romeo. Tu pun sikit betul. Tu sikit. Maknanya dia masukkan semua tajuk-tajuk lagu tu dalam lagu dia. Boleh jadi lagu. Macam tu juga kalau kita dengar nasyid lagu surah kan. Al-Baqarah kan. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Maknanya saya ingat Samsul Rau tiru kot. Minta maaf lah susah kalau dia dengar ni kan. Tapi begitulah maksudnya. Mungkin Abang Zack sebab dia saya nampak minat dia cenderung kepada doa-doa dilagukan. Jadi cadangan saya untuk akan datang lah. Masukkan mungkin doa-doa pendek-pendek tu buat dalam satu lagu. Bila orang dengar tu, ini syiar. Kita mensyiarkan doa-doa yang baik ni. Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلْ. Inilah ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah. Baik Abang Man. Sebelum Abang Zack dah Pak kata Piramli, kerja aku dah selesai, kata kan. Ni sekarang kerja Abang Man ni. Abang Man, saya teruslah pada Abang Man lah. InsyaAllah. Jadi setelah perjalanan dalam nyanyian, kecenderungan tu menjadi satu perubahan yang begitu ketara. Bila abang saya mendapat tanah wakaf di Kuala Pegang
Madrasah Taqiyul Ikhwan fi Futi Rahman, Mengkuang Ujung, Baling, Kedah. Di sana kita menempatkan pelajar-pelajar yang dikategorikan semua kategori. Daripada anak-anak umur 6 tahun kita terima sehingga umur 61 tahun. Yang anak-anak ni banyakkan kategori anak-anak yang bermasalah, keluarga yang bercerai-berai, kematian ayah, kematian ibu, kan? Kami mengambil mereka dengan percuma. Tidak ada bayaran. Dan jika kita juga menerima ibu-ibu, ayah-ayah yang telefon masalah anak-anak yang umur antara 18 tahun sehingga 35 tahun yang masalah dadah, keluar dari pusat sanitasi, keluar dari penjara, yang nak bunuh ibu, yang maki ayah depan mata tuan guru bagi penampak tu depan mata cash. Macam mana seorang ibu yang melahirkan seorang anak, orang hajar depan mata tuan guru, kan? Mereka ni sembilan bintang-bintang yang perlu kita gila. Kan? Jadi kami mengambil pendekatan anak-anak ini kita ambil percuma. Tidak ada bayaran dan mereka, saya sebahagian yang diberi amanah untuk mendidik diorang, lebih kepada kekuatan, keberanian untuk mereka ke hadapan bila jadi imam, jadi bilal, jadi apa saja yang berkait dengan suara. Sebab tu bila tuan guru kata man hang kena ambil satu selawat Nuzati sebagai amalan untuk adik-adik kita, sebelum mereka nak azan ataupun selepas azan, jadikan ini amalan mereka untuk jadikan darah daging. Jadi selawat dia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini selawat Nuzati. Antara selawat-selawat yang mana kalau kita amalkan, orang siapa yang berselawat kepada Rasulullah SAW, mereka ni bintang-bintang ni yang bakal jadi bintang, kan? Jadi mereka dengan mula-mula mereka rasa malu, kan? Sampai sekarang Alhamdulillah, yang mana adik-adik yang bayi-bayi kecil ni sampai peringkat umur ke 30 doakan selawat selepas azan. Sebab di madrasah ni kita nak tunggu pelajar-pelajar naik, kan? Jadi mereka akan selawat ramai-ramai. Jadi dalam masa yang sama bila saya nak sendiri nak azan, contoh dia, okey adik-adik tengok Cik Man azan. Dalam azan kita perlu ada persiapan diri. Pertama sekali lah nafas kita. Saya ajar ada orang semua dan ikut kemampuan, pasal pada saya mereka ialah bintang-bintang yang bakal menjadi bangsa Al-Quran, bangsa bernabi, bangsa yang bertuhan. Jadi saya rasa inilah satu tanggungjawab yang besar yang mana saya perlu tinggalkan jiwa saya selama ni suka pada nyanyian tu. Memang kadang-kadang tu Gian mari pergi karaoke juga, tapi saya karaoke dalam kereta saya, kan? Soundproof, auto, kan? Kan? Dalam kereta memang kadang-kadang saya buat rakaman, saya akan masuk kat YouTube, saya masuk kat FB saya, Man Wicitra Kerabat page. Kat YouTube Man Wicitra Kerabat, kat situ ada sikit rezeki lah. Bila subscribe dah melebihi 10,000.7 dan lagu saya cecah 1 million view, kan. Jadi semua ni Alhamdulillah kerja Allah SWT, kan. Jadi benda ni sebenarnya akhir zaman, rezeki ni sebenarnya ada di depan jari, di ujung jari kita je. Kalau kita yakin bahawa Allah yang bagi rezeki. Bila Allah Ta'ala letakkan saya di sana, tanggungjawab saya memang memegang untuk mendidik anak-anak bangsa Al-Quran ni. Pondok kami ni ibarat seperti kilang yang nak menghasilkan generasi yang mana mereka ni keluar berani dengan cara pengajian. Kita ada seni tomoy, kita ada taranum, kan. Saya ajar mereka semata-mata untuk melahirkan mereka yang bergelar bintang yang sepenuhnya bintang. Yang selama ni saya kejar
bintang itu bukanlah itu bintang dunia kan. Kita nak bintang zahir batin, bintang awal dan akhir. Jadi saya menyarankan pada ibu-ibu, ayah-ayah sekiranya ada anak 5 orang lelaki kan, wakafkanlah satu pada pondok kan, sebagai mewakili yang dikatakan bangsa Al-Quran, anak-anak yang soleh kan. Di sana kita memang didik mereka all out. Saya memang ajar dia orang. Kadang-kadang saya macam lagu dalam album saya ambil penghujung dia ya, sebagai biar mereka jadikan satu trend dalam pondok saya. Andai malam ini satu peringatan, bersyukurku pada Ilahi. Andai malam ini satu kesudahan, ku minta satu penangguhan untuk aku mengucapkan kalimat terakhir. Jadi ini sebagai trademark saya di pondok, supaya mereka kena tahu andai malam kita duduk ni adalah satu peringatan, kita kena bersyukur pada Allah Taala kan. Jadi benda ni dia perlukan kekuatan vokal kita kan. Kita dalam kita mengaji, dalam kita azan, jangan kedekut suara, sebab suara kita adalah anugerah. Sebab tu yang mana kalau abang pergi pondok saya, yang mana adik-adik pesangi semua, bangsa kau selawat memang dia all out, dia tak ada Allahumma salli wa sallim. Suara kita ada di perut, di tekak dan di depan ni kan. Jadi benda ni cara saya di sana, saya ambil nasihat tuan guru ya. Kadang-kadang tu saya gian juga nak menyanyi macam-macam kan. Macam Abang Zul tu satu pendekatan yang bagus juga. Sebenarnya benda tu saya dah buat dari main gitar. Pondok saya seorang je boleh main gitar. Jadi macam-macam lagu saya cipta kan. Tapi untuk saya dengar saja. Kan? Sebab tanggungjawab saya besar. Jadi itu saja Ustaz. Pada mereka yang ingin ziarah pondok saya di Madrasah Taqi wal Irfan Fizur Rahman di Baling Kedah di atas bukit. Di situlah kami melahirkan insya-Allah bangsa-bangsa Al-Quran. Wallahu a'lam. Jadi okey Abang Zul okey Abang So, lagu last lagu apa? Lagu apa lagu last ni? Okey Insafan. Permintaan saya tak pernah kecewakan kan. Sebab penyanyi ni dia tak macam replicator kan, start engine semua kan. Tapi ikut kemampuan saya lah kan. Lagu ni memang di tahun 1995. Lagu ni sebenarnya saya nyanyikan selepas arwah ibu saya meninggal 40 hari. Jadi penyampaian saya sebenarnya lebih kepada seorang anak yang menjerit, merayu, ibu, aku kehilangan kau, aku tidak dapat lagi memanggil ibu selepas kau meninggal. Itu luahan sebenarnya. Jadi sedikitlah saya boleh kongsikan. Sayup terdengar hujan mencurah ke bumi, dingin terasa memecah kesunyian malam, dan aku di sini sendiri dibaluti resah, dibayangi sesal yang tak sudah. Renung ke langit sepi, tiada purnama, di dalam kelam terlihat bayangku sendiri, terpaku membisu tanpa suara dan segala. Apa petanda, apa rahsia? Oh Tuhanku yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah,
Andainya malam yang begini memberi pengertian untukku mencari hidayahmu, maka ku tadakan setulus pengampunan dan pengharapan untuk aku menebus dosa semalam. Cukup setakat ini aku merasa terasing, terhukum dan sengsara, balasan dari kehancuran yang aku ciptakan. Okey kot? Ya. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak saya menyanyi kat YouTube saya ada. Kat sini yang mana hati saya kata man cukup tu. Hati yang mana yang bisik tu Ustaz? Kan man cukup tu manis long mana tu yang saya betul tu. Tepuklah sikit. Baik. Terima kasih Abang Zaid. Terima kasih Abang Man ya. Saya rasa cukup menghiburkan sebenarnya. Maknanya tuan-tuan macam-macam benda dapat malam ni. Ilmu pun dapat, hiburan, cara Islami pun kita dapat. Kemudian pengalaman daripada insan-insan yang terpilih ni pun kita dapat. Ya. Sama macam kita dapat banyak faedah daripada perutusan Nabi. Tadi saya sebutkan, yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah ni Allah Ta'ala hadiahkan pada kita 3. Dia membaca ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yuzakkihim. Ya? Allah Ta'ala dia bacakan ayat-ayat Allah. Dia mengajar kita tentang ayat-ayat Allah. Dan dia bersihkan jiwa-jiwa manusia. Yang mana dulu kita ni hampir-hampir sesat. Wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulu kita ni dalam kesesatan yang nyata. Tapi dengan berkat, rahmat, kasih sayang daripada Allah, bila diutuskan Nabi kepada kita, tak jadi kita nak sesat, Abang Zaid. Tak jadi. Ya, tak jadi, Abang Man. Kerana itu sebagai penutup, macam mana kita rasa seronok dengan kedua-dua insan ini. Tak heran sebenarnya. Saya, bila kita seronok dengan dua insan ni, saya fikir positif. Sebab benda ni memang ada dalam Quran. Bila kita tengok artis yang kembali, dia bawa jalan yang tarik follower dia kepada Allah ni, kita rasa seronok. Sebenarnya, seronok itu, Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Yunus ayat ke-58. Aman Kalau kita tengok dalam surah Yunus ayat ke-58, Allah Ta'ala kata, Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Bagi tahu kepada manusia wahai Muhammad, kelahiran engkau, perutusan engkau. Jadi segala kebolehan mereka berdua ini sebenarnya bifadlillah, dengan kemuliaan daripada Allah. Dengan kemuliaan Allah lah maka Allah Ta'ala utuskan Nabi kepada kita, kita seronok. Dengan kemuliaan Allah jugalah Allah Ta'ala datangkan mereka berdua ni untuk menghiburkan kita. Wa birahmatihi, dan diutuskan Nabi, didatangkan insan-insan begini kepada kita dengan kasih sayang daripada Allah. Sebab Allah sayang kita lah, Allah datangkan orang begini pada kita. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Fabidzalika yafrahun. Fabidzalika. Ya? Jika begitu, kita kena rasa seronok. Jangan, bila kita jumpa insan-insan begini, macam kita dapat perutusan Nabi, kita rasa seronok. Bahkan Allah Ta'ala kata, kalau kamu rasa duit yang kamu simpan itu menyeronokkan kamu, harta yang kamu simpan itu menyeronokkan kamu, tak. Sebenarnya salah. Sebenarnya keseronokan yang hakiki itu apabila kita menerima hadiah daripada Allah, iaitu
dibangkitkan seorang Nabi dan seorang Rasul. Abang Zaid, Abang Man, kita bukan Nabi. Apatah lagi kita bukan Tuhan. Ya, kita bukan Nabi dan kita tak boleh jadi Nabi, Abang Zaid. Tak boleh jadi Tuhan, Abang Man. Tapi ya, kita boleh ikut cara Nabi. Kita boleh tiru cara Nabi. Macam mana kita tak boleh jadi Tuhan, tapi kita boleh tiru cara Tuhan. Kita tak boleh jadi Nabi sebab Nabi dah tak ada, melainkan itulah Nabi, iaitu Nabi Muhammad. Tapi kita boleh tiru cara Nabi, iaitu apa dia? Mengajak manusia supaya manusia taat pada perintah Allah. Tadi ikut sunnah Nabi, ya. Ya, kita ikut sunnah Nabi. Sebab tu sebagai penutup, tuan-tuan boleh tengok. Ketika Abang Man, Abang Zaid, turunnya ayat daripada suratul A'raf. Allah Ta'ala kata, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ketika Allah Ta'ala sebut dalam Quran, rahmat aku, kasih sayang aku, dia meliputi ke atas semua kejadian. Lalu kata Ibnu Abbas, Iblis mendabik dada mengatakan, kami juga termasuk sebahagian daripada sesuatu yang mendapat rahmat Allah. Iblis mendabik dada. Sebab Allah Ta'ala kata, rahmat aku meliputi ke atas setiap sesuatu. Iblis kata, sesuatu itu termasuk kami. Syaitan kata, sesuatu itu termasuk kami. Jadi kami juga dapat rahmat Allah. Dan kata Ibnu Abbas, bukan saja Iblis, bukan saja syaitan kata begitu. Yahudi Nasara pun kata begitu. Kami juga berhak mendapat rahmat Allah. Sebab kami juga tergolong dalam kategori sesuatu tu. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat. Alladhi wasa'aktubuha lilladhina yattaqun wa yu'tuna zakah. Alladhina hum biayatina yu'minun. Allah Ta'ala kata, aku khususkan rahmat aku ni kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Kepada mereka yang berzakat. Dan kepada mereka yang beriman dengan ayat-ayat aku. Iblis terus mengundurkan diri. Baru dia rasa, oh aku tak layak dapat rahmat Allah. Tetapi Yahudi Nasara masih lagi mendabik dada kata, ya kami juga tergolong dalam kalangan orang bertakwa. Yahudi kata kami bertakwa. Nasara kata kami bertakwa. Yahudi pun kata, Nasara pun kata kami berzakat. Zakat cara mereka lah. Yahudi Nasara kata kami juga beriman dengan ayat-ayat Allah. Taurat. Yang kata Bible tu mereka beriman dengan ayat Allah. Kerana itu Yahudi Nasara berterusan mendakwa kami juga mendapat rahmat Allah. Sehinggalah bila Allah Ta'ala turunkan ayat. Ya. Al-A'raf ayat 157. Allah Ta'ala kata, Alladzina yattabi'una ar-rasul. Alladzina yattabi'una ar-rasul al-ummi. Ya. Ringkaslah. Yatlu alaihim. Apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat Al-A'raf 157. Allah Ta'ala kata, hei Yahudi, hei Nasara, rahmat aku ni, aku hanya khususkan lagi kepada mereka-mereka yang ikut Nabi aku. Dah bertakwa dah, tapi kalau bertakwa tak ikut cara Nabi, tak jadi juga. Allah Ta'ala kata apa? Hei Yahudi, hei Nasara, aku khususkan lagi rahmat aku ni untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang ikut Nabi aku yang bersifat ummi. Alladhi yajidunahu fit Taurah wal Injil.
Hal ini sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Apa kerja Nabi? Ya'muruhum bil ma'ruf. Mengajak manusia kepada kebaikan. Wa yanhahum anil munkar. Dia cegah manusia daripada kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dia ceritakan kepada manusia hal-hal kebaikan. Wa yanhahum wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dia ceritakan kepada kita hal-hal yang tak boleh kita buat, perkara-perkara yang haram. Yang halal dia cerita, yang haram pun dia cerita. Tuan-tuan, rahmat Allah khusus lagi untuk orang yang ikut cara Nabi. Ya, jadi tuan-tuan, tadi saya sebut at-turuqu ilallah ka'adadi ka'anfasil khalqi. Jalan nak bawa manusia menuju kepada Allah ni bukan satu. Dia berbilang-bilang, dia berjenis-jenis, bahkan banyak. Yang penting jalan kita satu, iaitu menuju kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sebagai kesudahan, kita kena rasa gembira di atas perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya saya mewakili Abang Zack, Peman dan mewakili diri saya sendiri untuk memohon jutaan kemaafan kalau ada tersilap, tersalah sepanjang saya lah. Mengatur cara sepanjang Abang Zack, sepanjang Maman berkata-kata kalau kami semua ada melakukan kesilapan, terkasar bahasa. Jadi saya mohon jutaan kemaafan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Mudah-mudahan di lain masa, di lain acara kita dapat bertemu lagi. Kalau sudi, mereka jemput kita, Maman. Kalau tak sudi, diam-diam sudah. Gitu ya. Jadi wallahu alam. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, saudara Zack dan saudara Roman kita. Saya sebenarnya dah tulis teks ini tapi masa Roman tadi saya terdelete. Jadi tak tahu apa nak cakap dah ni. Jadi maka lengkaplah. Alhamdulillah maka lengkaplah 5 siri kuliah. Siri kuliah khas Maulidur Rasul pada malam ini, insya-Allah. Sebelum kita tamatkan program, saya mohon kepada saudara-saudari sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berdiri dan sama-sama kita bersalawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
صلى الله عليه وسلم أنت أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير عالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah. Itu akhir sekali. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah tahun depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.